غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Yang keduanya, saya mohon maaf sangat-sangat atas keterlewatan pada malam ni. Ya, ada beberapa urusan tadi, alhamdulillah sampai juga dengan izin Allah SWT. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Sirah Nurul Yaqin yang telah dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Khudaribi dan telah ditahqiq kitab ini oleh Syekh Samir Ahmad Al-Atar. Kita sambung lagi pada muka surat berapa? 39.
Ke baru. Ke surat 39. Mana? Ha? 40. Talhah bin Ubaidillah. Ke surah 40, perenggan yang terakhir sekali. Qala Allah Ta'ala fil Quran, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Talha bin Ubaidillah bin Uthman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad. Ini adalah mereka yang dimasukkan dalam kategori di antara mereka yang berjaya didakwah oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan menerima dakwah yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar tadi. Di antaranya lagi iaitu Talhah bin Ubaidillah. Jadi Islamnya Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Taimi Al-Quraisy daripada tangan ataupun dakwah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengetahui berita kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada rahib. Apabila Sayyidina Abu Bakar menyerunya kepada Islam dan beliau mendengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa yang telah Allah berikan manfaat untuknya, serta melihat bahawa agama yang diseru adalah agama yang mantap serta jauh berbeza dengan kebiasaan orang-orang Arab, beliau segera menyahutnya. Jadi jalan cerita dia lebih kurang je. Sebenarnya mereka generasi awal yang mudah menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sama ada penerimaan Islam tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni di antara generasi awal yang buat kerja dakwah ni. Dia yang sampaikan, dia juga di antara orang yang bertanggungjawab awal menyampaikan Islam. Tapi kebanyakan mereka yang menerima ni adalah mereka yang daripada awal lagi dah tahu dah cerita tentang kebangkitan Nabi akhir zaman. Dia dah tahu dah. Jadi kebanyakan mereka ni tahu daripada rahib-rahib. Dekat situ sahaja sebenarnya Allah SWT dah gambarkan bahawa mereka yang menerima Islam ini adalah mereka yang daripada awal bukan hanya sekadar dia mengetahui, bukan sekadar dia tahu, tetapi tahunya itu menggambarkan kepribadian dia tu, bahawa dia tu dekat dengan orang agama. Jadi kalau dia tak dekat dengan rahib, dia tak tahu. Jadi bila dia tak dekat dengan rahib, dia tak tahu. Jadi maknanya bila dia dekat dengan rahib, baru dia tahu. Jadi gambarkan dia tu sendiri pun dekat dengan agama. Jadi daripada situlah dia dapat tahu bahawa besok nanti akan bangkit Nabi akhir zaman. Dan bukan hanya berita kebangkitan itu daripada kebangkitan Nabi sahaja, semata-mata kebangkitan Nabi, tapi mereka tahu tu sebab apa? Sampai tahap perincian sifat Nabi yang akan dibangkitkan tersebut. Bagaimana sifat dia, fizikal dia, sifat dia, muamalah dia, kepribadian dia, kehidupan dia, semuanya dia tahu. Sehinggakan Nabi SAW gambar, Allah SWT gambarkan bahawa mereka yang mengetahui tentang sifat kepribadian Nabi ni ataupun ciri-ciri Nabi akhir zaman ni, mereka jauh lebih mengetahui ciri-ciri tersebut dibandingkan mereka mengenali anak-anak mereka. Dia lebih kenal ciri-ciri Nabi tu, jauh lebih mengenali ciri-ciri Nabi dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Itu sebabnya bila mereka dengar saja berita daripada Sayyidina Abu Bakar tentang kebangkitan Nabi SAW, maka ketika itu mereka menerima dengan mudah. Kenapa? Kerana daripada awal lagi hati mereka tu dah dekat dengan agama dan mencari kebenaran. Ke surah 40. Jadi di antara lagi iaitu Talha bin Ubaidillah bin Uthman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim
bin Murrah At-Taimi Al-Quraisy. Jadi berita kenabian yang sehingga mudah dia menerima Islam tersebut ataupun dakwah dan syariat yang dibuat oleh Nabi SAW itu, kerana dia dah tahu daripada awal dah berita tentang kebangkitan Nabi akhir zaman tersebut. Cuma datang Sayyidina Abu Bakar tu menguatkan lagi. Kemudian dia sendiri datang jumpa Nabi SAW dan bertanyakan tentang perihal syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka bertepatanlah dengan apa yang diketahui sebelum tu. Dan diperbanding pula dengan agama yang sedia ada. Ketika tu agama yang ada adalah agama menyembah Lata dan Uzza. Hanya sekadar menyembah berhala, sesuatu yang tidak ada manfaat dan tidak boleh memberi mudarat. Sebabnya kalau kita lihat secara terperinci ataupun kita kaji balik keislaman para sahabat satu ketika dahulu, maka kita akan dapati penting duduk dengan ulama ni. Dengan duduk dengan agama ni sangat penting. Majlis ilmu tu penting. Duduk dengan orang yang mengetahui tentang agama tu penting. Bi'ah suasana tu penting. Jadi pemahaman kita tu dengan kita berkongsi ataupun duduk dengan mereka tadi tu penting. Para sahabat yang menjadi kuat itu bukan hanya sekadar dia sahabat dah, dia duduk dengan Nabi. Tiap-tiap hari dia dengar kalam Nabi. Dan Nabi kata, aku ni wafat, aku tak ada tinggal benda lain kecuali Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang bawa Al-Quran dan Sunnah? Nabi kata apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Maka kita kena dekatlah duduk dengan para ulama. Setiap hari kena dengar kalam-kalam mereka untuk cuci. Ini lagi pula hari ni berebut-rebut. Berebut-rebut di antara kebaikan dan kejahatan nak masuk dalam hati kita, nak bentuk pemikiran kita. Jadi semakin berganda-gandalah kita kena berusaha untuk memastikan pemikiran kita tersebut tidak dirosakkan dengan sesuatu selain daripada Islam. Mesti diberikan pemantapan pemahaman yang benar-benar baik. Contoh macam isu sekarang, isu tengah panas ni, isu apa ni? Isu Palestin. Saya tak habis fikir orang boleh sokong lagi Israel. Cuba mak bayangkan mak. Ni contoh paling dekat je lah. Contoh paling dekat. Contoh paling dekat ni. Ada lagi orang Melayu Islam yang memihak kepada Israel. Macam mana mak? Tak habis fikir. Tapi inilah realitinya dalam masyarakat. Kerana apa? Apa yang ditengok tiap-tiap hari? Apa yang kita tengok tiap-tiap hari? Apa yang kita hidangkan makanan dan santapan untuk pemikiran kita dan hati kita tadi? Kalau kita hidangkan makanan santapan tadi pada pemikiran dan hati kita tadi, sesuatu benda yang tak baik, maka dia bentuk pemikiran yang tak baik. Tapi kalau kita letak santapan tadi santapan yang baik, yang benar, maka dia akan bentuk pemikiran yang baik, yang benar. Itu sebabnya baik-baik. Jadi umat Islam hari ni dia nak rosakkan masyarakat Islam ni, cukup dengan dia tabur saja di dada-dada handset. Dada handset tu yang kita pegang tu. Ni yang bahaya, sangat-sangat bahaya. Cuba bayangkan secara jelas, kalau kita baca sejarah saja pun dah menggambarkan bahawa Palestin tu dizalimi. Ini kita bukan cerita pasal bab Islam, bukan cerita bab iman. Kita cerita peri kemanusiaan tu saja pun sejarah dah melakarkan bahawa Zionis tu masuk ke tanah Palestin tu, masuknya tu dalam keadaan memang dia nak ambil tanah Palestin tu. Dan cara dia masuk pula, cuba bayangkan, dia rampas rumah, dia rampas tanah, dia rampas kedai. Ni sekarang tengah perang ni pun dia boleh roboh lagi. Yang roboh dengan rasmi cara perang satu. Kemudian dia roboh pula dengan cara sebelum ni, macam-macam sebelum ni. Dia robohkan rumah-rumah dengan gunakan jentolak apa semua tu berjalan. Benda tu masih berjalan sampai hari ni. Cuba bayangkan mak. Tak habis fikir. Kalau kita tengok sejarah tu je dah tak habis fikir. Ni dia. Tapi masih lagi. Yang paling saya, ya Allah, tak tahulah mak nak cakap. Apa dia? Ulasan wakil Israel, duta Israel yang berucap di PBB. Tu mak balik mak tengok lah. Lagi kan? Rasa macam nak ambil
blender tu dekat masukkan kepala kita, pasang blender. Ramai fikir, Allah, dia boleh salahkan PBB. PBB tu dah memang tentu boneka. Itu boneka dia orang. Tapi dia boleh salahkan PBB kerana PBB tak menyebelahi dia. Dia marah. Dia kata tak masuk akal, tak adil, dia kata. Habis yang dia goboh rumah orang selama ni adil. Tu yang secara realiti dia pergi je tembak hospital-hospital yang sekali mati 700, hari ni 7,000. Sampai hari ni 7,000 orang yang syahid. Dan 2,000 lebih tu hanya kanak-kanak. 1,000 lebih tu adalah wanita. Cuba bayang, tu adil ke tu? Ni dia. Itu sebabnya daripada pengajaran Islamnya Talhah bin Ubaidillah ni menggambarkan persediaan dia nak menerima Islam tu sudah diketahui, ataupun persediaan tadi dah dibuat daripada sebelum lagi. Dia dekat dengan rahib-rahib sebelum tu. Dia mengambil tahu tentang kebangkitan Nabi akhir zaman, tanda-tandanya, sifat-sifat kepribadian dia pada Nabi tadi. Lalu bila sampai je berita daripada Sayyidina Abu Bakar, dia sendiri datang jumpa Nabi dan bertanya pada Nabi. Nak gambarkan bahawa yang pertamanya ada keinginan untuk mencari kebenaran. Yang keduanya mesti duduk dengan orang yang benar. Itu sebabnya mak, kalau kita lihat dengan asatizah, ustaz-ustaz kita yang dulunya non-Muslim sekarang jadi Muslim, kadang kita malu dengan mereka kerana pemahaman mereka terhadap Islam itu jauh lebih baik dibandingkan kita yang lahir sebagai seorang Muslim. Kalau kita cakap bahasa kasar lah, bahasa kasarnya, kita lahir-lahir tu dah menganga, makan disuap. Islam tu makan disuap. Islam tu disuap kat dalam mulut kita tu, menganga, kita tinggal menganga je. Itu yang akhirnya dia pandang menghargai tu kurang terhadap Islam tu dibanding orang yang nak mendapatkan sesuatu itu dengan jalan susah. Di antara mereka yang mula-mula memeluk Islam lagi ialah Suhaib bin Ar-Rumi. Ni di antara orang hebat ni. Siapa Suhaib bin Ar-Rumi ni? Cuba tengok nombor 1 bawah. Beliau adalah Suhaib bin Sinan daripada Bani An-Namir, Bani Namir bin Qasid. Disebut sebagai Rumi kerana orang-orang Rom penawannya ketika masih kecil. Kemudian dia dibeli oleh seorang lelaki daripada Bani Kilab dan dijual di Mekah. Dia seorang hamba. Itu dia. Asalnya dia dibeli, ditawan, kemudian dijual seusia daripada kecil lagi, daripada seorang Rom, sehingga kan dia dipanggil sebagai Ar-Rumi. Sehinggalah bawa pergi ke Mekah, dia dijual pula dekat Mekah. Bekas daripada seorang hamba abdi. Itu dia. Beliau adalah di kalangan hamba yang dibebaskan. Begitu juga dengan Ammar bin Yasir Al-Ansi. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilangan orang yang bersamanya hanyalah 5 orang hamba menganut Islam. Ini mereka yang di antara yang beriman dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, iaitu Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni mak ada kisah cerita ketika hijrah. Para ulama seringkali melakarkan peristiwa hijrah ni dan dikaitkan dengan peristiwa bagaimana Ar-Rumi ni nak hijrah. Ar-Rumi ni walaupun dia ni pada asalnya seorang hamba, tetapi bila ke mana dibebaskan mak, dia adalah orang yang kaya. Dia kaya, sangat kaya. Dia jenis orang pandai niaga. Jadi waktu sampai Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Yathrib, dipanggil Madinatul Munawwarah tu. Jadi waktu tu Suhaib Ar-Rumi ni mak, dia pun siap-siap dengan kekayaan tadi. Harta-hartanya diletak atas unta, letak atas keldai. Kemudian riwayat menceritakan sampaikan binatang-binatang yang bawa hartanya yang banyak tadi diikat daripada satu ekor dengan satu ekor yang lain, satu ekor lain. Tarik tadi semua unta-untanya tadi. Lalu waktu dia tarik nak keluar daripada Mekah tu ya, sampai dekat pintu keluar Mekah tu, roadblock dah ada. Kalau bahasa kita roadblock. Musyrikin Mekah dia dengar saja umat Islam nak hijrah tu, dia orang buat roadblock. Jadi waktu nak keluar itulah ditahan. Mereka tanya, wahai Ar-Rumi, wahai Rumi, kau dengan harta-harta kau yang banyak-banyak ni,
dengan binatang-binatang kau yang kau tarik sepanjang-panjang ni nak ke mana? Tu bahasa dia. Lebih kurang macam tu lah. Kau nak ke mana ni? Kau tarik panjang-panjang ni. Nak pergi mana? Lalu Ar-Rumi kata apa? Aku nak pergi hijrah, dia kata. Kau nak pergi hijrah bersama Muhammad? Ya benar. Ya benar, dia kata. Tu yang lalu musyrikin Mekah kata apa? Kalau kau masuk ke Mekah dulu, sebab dia ni bekas Mekah. Kan dia seorang hamba kan. Kalau kau dulu masuk ke Mekah tanpa membawa 1 sen pun, ataupun bahasa kita 1 dinar pun duit, kau masuk dulu, kau tak ada apa-apa. Sekarang kami kena pastikan kau keluar daripada Mekah ni dalam keadaan tidak membawa 1 sen pun ataupun 1 dinar pun daripada harta Mekah. Cuba bayangkan mak, apa kata Ar-Rumi? Ar-Rumi kata, Ar-Rumi ketika tu mak dia pegang tali apa ni? Tali apa panggil? Tali ikat binatang tu kan, dia tarik benda tu. Tali apa? Tali unta dia tu kan, panjang binatang dia tu. Jadi bila kata saja musyrikin tu kata, kalau kau keluar daripada Mekah, kau masuk Mekah dulu, kau tak bawa apa-apa, engkau keluar Mekah ni pun pastikan tidak ada 1 dinar pun keluar daripada Mekah. Jangan kami tak izinkan kau bawa keluar harta Mekah. Lalu Ar-Rumi kata apa? Kalau disebabkan harta ini terhambat hijrah aku, terhambat aku dalam nak melaksanakan hijrah bersama dengan Muhammad, dia kata, maka aku tinggalkan. Dia lepaskan tali tu mak, dia lepaskan tali tu, terus dia berjalan. Tadi dia bawa macam-macam harta dia tu, jadi dia lepas je tali tu mak, betul-betul apa yang ada pada tubuhnya tu sahaja yang dia bawa sampailah ke Yasrib. Masya Allah. Hebatnya pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah Suhaib. Banyak kisah dia. Itu di antara kisah hebat yang seringkali dinukilkan oleh para ulama, peristiwa hijrah yang dikaitkan dengan Suhaib Ar-Rumi. Begitu juga dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir tak kurang juga, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW dan bilangan orang yang bersamanya hanya menganut Islam. Ini panggil keluarga Yasir. Sebab bila disebut Yasir ni mak, dia lebih dikenali dengan panggil keluarga Yasir. Yasir ni satu keluarga syahid sebelum daripada peristiwa hijrah. Orang yang pertama sekali mati diseksa disebabkannya, habis mati syahid semua sekali. Ditusuk mak, kayu tu dimasuk daripada punggung sampai tahap macam tu. Dari sulir disula. Allahu Akbar. Kita baru kena gigit semut, itu marah semut mak. Apa punya semut lah, tak nampak ke? Nak gigit lah, dinding gigit itu apa? Itu baru semut gigit. Kalau kita jadi Ammar bin Yasir mak, Masya Allah, hebat iman mereka. Di antara golongan pertama memeluk Islam ialah Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengembala kambing kepunyaan beberapa orang musyrikin Quraisy. Apabila beliau melihat keterangan dan bukti yang jelas dan kemuliaan akhlak yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meninggalkan penyembahan berhala dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud kerap kali memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bebas keluar masuk. Beliau berjalan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, mendindingi baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mandi, mengejutkannya ketika tidur, memakaikan kasut ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bangun dan ketika baginda duduk sallallahu alaihi wasallam. Beliau memegang kasut baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan kedua hastanya. Ini mak. Di antara orang yang meluk Islam lagi iaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dia mengembala, sebelum daripada tu dia mengembala kambing kepunyaan daripada pembesar-pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy. Itu kerja dia. Jadi bila dia dengar saja tentang syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sendiri melihat tentang kebenaran
yang ditunjulkan dan kebaikan kemuliaan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka ketika itu dia tinggalkan segala agama-agama sebelum daripada itu. Agama-agama Lata dan Uzza tadi, penyembahan berhala tadi, ditinggalkan. Bahkan bukan hanya sekadar dia meninggalkan penyembahan berhala tersebut, tetapi sampai tahap dia juga berkhidmat kepada Nabi SAW. Ini di antara mereka yang duduk mendampingi Nabi SAW, berkhidmat dengan Nabi SAW. Duduk bersama dengan Nabi sampai tahap macam tu. Bukan hanya sekadar dia menerima syariat Nabi, tetapi kemuliaan, kehebatan, kesempurnaan, akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi itu membuatkan mereka rasa, Abdullah bin Mas'ud ni rasa sangat tertarik, sehinggakan dia sanggup menggadaikan hari-harinya hidupnya untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara golongan pertama mulut Islam lagi ialah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau adalah di kalangan orang Arab Badui, Arab pendalaman. Fasih bercakap, manis tuturnya. Apabila mendapat berita pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada saudaranya. Siapa saudara dia? Unais. Ini ditulis kat sini, Unais. Abu Dzar, saudaranya Unais. Pergilah ke lembah ini, dapatkan berita mengenai lelaki yang mendakwa dirinya Nabi yang menerima berita daripada langit. Dengar apa yang telah dikatakan dan diberitahuku. Saudaranya pun bertolak sehingga sampai di Mekah dan mendengar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu dia pulang menemui Abu Dzar dan berkata, aku mendapatinya menyeru kepada kemuliaan akhlak dan dia menyebut perkataan yang bukannya syair. Abu Dzar menjawab, kamu belum melaksanakan sepenuhnya apa yang aku ingini. Lalu Abu Dzar mempersiapkan bekalan dan mengambil bekas air yang mengandungi air dan berangkat menuju ke Mekah. Dia pergi ke masjid dan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak mengenalinya. Dia tidak tahu bertanyakan orang lain. Dia tidak mahu bertanyakan orang lain kerana mengetahui kebencian Quraisy terhadap mereka yang bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba waktu malam, Ali melihatnya dan dia mengetahui bahawa Abu Dzar adalah orang luar. Maka Ali menjemputnya untuk menjadi tetamunya. Kedua-dua saling tidak bertanya mengenai sesuatu pun di antara mereka. Ini berdasarkan prinsip melayan tetamu di sisi orang-orang Arab, iaitu tidak bertanyakan tetamunya mengenai sebab kedatangannya kecuali setelah berlalu 3 hari. Ini dia. Apabila tiba waktu pagi, Abu Dzar membawa bekalan dan bekas airnya ke masjid, dan dia tetap berada di situ sehingga kepada waktu petang, dan beliau tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali ke tempat pembaringannya. Lalu Ali melalui kawasan tersebut lalu berkata, sekarang masanya untuk lelaki ini mengetahui rumah yang dia menjadi tetamunya semalam. Maka Ali mengajaknya dan mereka berjalan bersama-sama tanpa bersoal jawab mengenai sesuatu pun di antara mereka. Pada hari ketiga, Ali melakukan tindakan yang sama. Kemudian beliau bertanya kepada Abu Dzar, bolehkah kamu memberitahuku apakah tujuan kamu datang ke sini? Abu Dzar menjawab, sekiranya kamu berjanji untuk menunjukkan aku kepada tujuan aku datang ke sini, aku akan memberitahumu. Lalu Ali menyatakan kesanggupannya, lalu diceritakan tujuan sebenar kedatangannya. Ali berkata, dia berada dalam kebenaran dan dia benar-benar utusan Allah. Pada waktu pagi, kamu hendaklah mengikutku. Sekiranya aku melihat sesuatu yang saya rasa PA ni ada masalah ni. Tak payah. Saya rasa dia ada masalah. Tu yang dia asyik berbunyi je tu. Oh, Masya Allah. Terima kasih bang. Ingatkan nak meletup tadi. Risau. Terima kasih bang. Masya Allah.
Dia dekat juga nak wakaf kan. Lepas surau. Dia nak pakai ini. Pada hari ketiga, Ali melakukan tindakan yang sama. Kemudian beliau bertanya kepada Abu Zar, "Bolehkah kamu beritahuku apakah tujuan kamu datang ke sini?" Abu Zar menjawab, "Sekiranya kamu berjanji untuk menunjukkan aku kepada tujuan aku datang ke sini, aku akan memberitahumu." Ali menyatakan kesanggupannya. Lalu diceritakan tujuan sebenar kedatangannya. Ali berkata, dia berada dalam kebenaran dan dia benar-benar utusan Allah. Pada waktu pagi, kamu hendaklah mengikutku. Sekiranya aku melihat sesuatu yang membahayakan kamu, aku akan berdiri seolah-olah aku menuangkan air. Sekiranya aku terus berjalan, maka ikutlah aku sehingga kamu memasuki tempat yang aku masuk. Abu Zar melakukan apa yang telah diarahkan. Dia bertolak dan mengikut arah perjalanan Ali sehingga mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata dia mendengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ulanglah kepada kaummu, sampaikanlah dakwah ini kepada mereka sehingga arahanku sampai kepadamu." Abu Zar berkata, "Demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya Allah, aku akan isytiharkan keislamanku di tengah-tengah mereka." Abu Zar keluar dan memasuki Masjidil Haram, lalu melaungkan dengan sekuat-kuat hatinya, "Aku menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Ketika itu orang ramai menyerbu dan memukulnya sehinggalah beliau terbaring. Al-Abbas datang sambil berkata, "Kamu ni, apakah kamu tidak mengetahui bahawa laki ini daripada Bani Ghifar? Jalan perniagaan kamu ke Syam lalu melalui perkampungan mereka." Dengan itu Al-Abbas dapat menyelamatkannya. Keesokannya Abu Zar mengulangi tindakan yang sama. Mereka memukul dan menyerbunya. Maka Al-Abbas mempertahankannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Abu Zar adalah orang yang paling bercakap benar dan paling zuhud terhadap dunia. Itu sifat Abu Zar. Jadi satu hari, bagaimana keislaman di sini diceritakan bagaimana Abu Zar Al-Ghafari ni masuk Islam. Dia ni daripada kalangan Arab Badui, tapi fasih dalam percakapan dan tutur kata. Bahasa dia bahasa tinggi. Maksud manis ni mak, kita orang Melayu bila kata cakap manis ni, macam ni kak, bersopan santun, sopan santun, budi bahasa. Sebab dulu memang terkenal orang kampung ni bahasanya bahasa lembut. Orang bandar ni bahasanya kasar. Dulu tuan hamba, saya, kekanda, dinda. Sekarang tak ada dah awak. Awak tu pun halus, kan? Gua lu engkau, tu orang bandar, kan? Gua lu, kan? Jadi Abu Zar Al-Ghafari ni dia Arab pendalaman, Arab Badui. Arab Badui ni mah Arab kampung yang duduk-duduk kat hujung-hujung Mekah. Pendalaman. Rumah mereka ni mak buat daripada tanah liat. Ada, wallahu alam lah, kata daripada tanah liat tu yang jadi kepingan-kepingan tanah liat. Satu hari dia dapat berita tentang kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia dengar saja kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia minta kepada Unais. Unais ni sepupu dia, yang saudara dia. Dia minta kepada Unais ni mak supaya Unais ni pergi ke Mekah, pergi dapatkan berita tentang kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi Unais ni pergi ke Mekah. Bila sampai ke Mekah, dia pun menyelidiki dan melihat, meneliti berita yang dia dapat, dia bawa balik. Jadi dia bawa balik berita tentang Nabi ni, berita yang tak berapa jelas hati. Tadi Abu Zaid tu sendiri siap-siapkan, dia bersiap-siap kelengkapan dia, air dia. Kemudian terus dia bergerak ke Mekah. Dia sampai kat Mekah tu, dia pergi ke Masjidil Haram. Waktu tu Masjidil Haram ada dah. Kat situlah tempat ibu mereka yang menyembah berhala, Lata dan Uzza. Jadi bila sampai kat situ, Sayyidina Ali ni, bila dia nampak Abu Zar ni orang luar,
Jadi ketika tu dia ajak pergi ke rumah. Cuma dia nak tanya, dia pelik apa tujuan orang tu datang. Arab ni dia punya adat, bila tetamu datang tak boleh tanya apa tujuan. Sampailah 3 hari, cukup 3 hari baru boleh tanya. Itu yang jadi akhirnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ni munda mandi. Sayyidina Ali pula nak tanya, takut tanya. Ya Abu Dzar ni pula dia takut salah orang pula bercakap. Dia takut salah orang bercakap. Kemudian Sayyidina Ali ni pula nak bertanya pula, tak boleh nak bertanya sebab adab. Macam kita lah, orang datang rumah kita kan, kita nak tanya dia bila nak balik. Kan? Baru sampai, ni bila nak baliknya, kan? Itu yang jadi malu alah tengok pukul 10.30 kan. Sedap dia menyembang. Kita ni dah menyangap, sangap kan, sangat betul, sangat tak betul kan, tapi dia tak faham. Air dah habis tu, memang saja kita tak keluarkan lagi air, nak suruh dia balik. Rupanya last kali dia kata apa, mak, malam ni saya nak tidur sini lah. Cakap awal-awal lah kan. Jadi orang Arab tu macam tu lah, dia tak boleh nak tanya. Kau tanya ke macam mengalau. Tak ada adab. Dan itu adat dia. Jadi sampailah munda mandi Abu Dzar tadi, dia keluar masuk. Sampailah hari yang ketiga, barulah Sayyidina Ali tanya. Bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tanya pada Abu Dzar, apa tujuan sebenar kau datang kemari? Lalu Abu Dzar kata, aku boleh ceritakan kepada engkau tentang tujuan aku datang kemari, tetapi dengan syarat kau mesti tolong aku. Apa tujuan aku tadi, kau mesti tolong. Kalau kau tak tolong, aku tak akan cerita. Kenapa Abu Dzar buat macam tu, mak? Dia buat macam tu sebab dia pun takut juga Sayyidina Ali tu menyebelahi Quraisy, musyrikin Quraisy. Tu akhirnya diceritakan, dia datang ke Mekah tujuannya adalah untuk mencari Nabi. Sebab aku dengar kata Nabi dah bangkit. Nabi ada dekat sini. Jadi sekarang ni aku datang cari Nabi. Jadi disebabkan Sayyidina Ali pun dah berjanji. Waktu dia nak bawa Abu Dzar tadi tu pun dalam keadaan mereka membuat perancangan rapi. Kerana apa? Kerana Sayyidina Ali ni adalah di antara mereka yang sentiasa dalam pantauan musyrikin Mekah. Jadi dia kata, kalau katalah sampai aku berhenti, aku tuang air, jadi kamu buat-buatlah minum air. Macam tu. Jadi bila aku berjalan, kau berjalan, dia kata. Jadi waktu itulah mereka pula pagi esoknya, keesokan hari awal pagi mereka pun pula berjalan. Sampailah dengan izin Allah SWT di satu rumah, masuk ke dalam rumah tu. Rumah siapa tu, mak? Ada riwayat kata rumah Abi Al-Arqam waktu tu. Jadi masuk ke rumah tu. Kat situlah Sayyidina Ali memperkenalkan Abu Dzar Al-Ghifari dengan Nabi SAW. Jadi bila dia tengok Nabi, dia tanya pada Nabi tentang Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan ketika itu juga tanpa fikir panjang, dia pun memeluk Islam, mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak cukup kat situ. Sampailah bila Islam je kat situ, dia terus keluar. Nah, bila di Islam saja kepada kaum dia, iaitu Arab Badui tadi. Sampai ke Islam. Lalu dia pun keluar, meninggalkan Rasulullah SAW. Dia pergi ke tengah-tengah Masjidil Haram di Kaabah tu, diisytiharkan keislaman dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia pekik sekuat-kuatnya, mak. Dia pekik sekuat-kuatnya. Sampaikan musyrikin Mekah ketika tu, mak, mendatangi Abu Dzar. Ketika tu dia pukul sampai ke Abu Dzar. Al-Abbas siapa dia? Bapa saudara Nabi SAW. Al-Abbas. Jadi bapa saudara Nabi ni nampak aja Abu Dzar kena pukul tadi tu. Dia pun datang. Dia berikan peringatan kepada konon-konon tu. Helah, panggil helah. Helah. Ni yang kamu pukul-pukul dia ni, kamu tak tahu ke besok? Kan orang Mekah ni, mak, mereka ni kan pergi berdagang. Jadi dia nak pergi berdagang ke Syam tu, mak, dia lalui kampung Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau dia orang pukul Abu Dzar, esok silat-silat bulan waktu dia orang lalu tu pasti disekat
Kalau bahasa kita bahasa Jawanya apa mak? Ambush. Bahasa Jawanya. Kan? Mesti diserang. Jadi akhirnya dilepaskan. Kemudian keesokan harinya Abu Zar datang lagi ke Kaabah. Dia datang lagi ke Kaabah, dia pekik sekuat-kuatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia pekik sekuat-kuatnya mak. Datang lagi musyrikin Mekah, dia pukul lagi Abu Zar sampai Abu Zar jatuh. Bila jatuh tadi, Abbas nampak, Abbas datang cepat-cepat. Bapa saudara Nabi SAW datang segera. Lalu kamu ingat, dia kata, kamu pukul dia ni, besok kamu pergi berdagang lalu kampung dia. Pergi berdagang pula tu, bawa harta dagang, kena ambush, habis. Jadi akhirnya dilepaskan. Itu cara macam mana Al-Abbas nak menyelamatkan Abu Zar Al-Ghifari. Jadi didatangkan juga sifat Abu Zar dekat sini mak. Diceritakan bahawa Abu Zar adalah orang yang paling bercakap benar dan yang paling zuhud terhadap di sebalik daripada perjuangannya sebagai seorang mukmin. Di antara golongan pertama memeluk Islam lagi Sa'id bin Zaid Al-Adwi Al-Quraisy. Isterinya Fatimah bin Khattab. Saudara perempuan Umar Al-Khattab. Ummu Fadl Lubabah binti Al-Haris Al-Hilaliyah, isteri Muttalib. Itu tadi mak, Al-Abbas siapa mak? Bapa saudara Nabi SAW. Dia sebut Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abidah bin Haris bin Al-Muttalib. Haris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Abu Salamah Abdullah bin Abu Asad, isteri beliau Ummu Salamah. Kemudian Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un Al-Jumahi Al-Quraisy, dan dua orang saudaranya iaitu Qudamah dan Abdullah, dan Al-Arqam bin Abu Al-Arqam Al-Makhzumi Al-Quraisy. Itu di antara orang yang awal memeluk Islam. Yang pertamanya mak, iaitu Said bin Zaid Al-Adwi Al-Quraisy. Said bin Zaid Al-Adwi Al-Quraisy, isteri dia Fatimah binti Al-Khattab, saudara perempuan Sayyidina Umar Al-Khattab. Adik Sayyidina Umar Al-Khattab. Waktu tu mak, Sayyidina Umar belum lagi Islam, tapi adik dia dah Islam dulu. Suami dia ni Sa'id bin Zaid. Jadi cerita Islam Sayyidina Umar ni pun, Islam je Sayyidina Umar tu pertamanya berkat doa Nabi SAW. Dia minta pada Allah, ya Allah, Islamkanlah salah satu daripada Umar. Yang pertama Umar Al-Khattab, yang kedua Umar Abu Jahal. Lalu Allah Ta'ala terima doa Nabi SAW. Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab dan Abu Jahal terus mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Sayyidina Umar ni macam mana pula? Ada tragis. Macam mana Islam Sayyidina Umar ni? Satu hari Sayyidina Umar waktu tu mak, dia tak boleh dengar nama Muhammad. Bila dengar je nama Muhammad, dia nak bunuh Muhammad. Itu Sayyidina Umar. Dia dengar je nama Muhammad, dia nak bunuh Muhammad. Ni orang gedebeh. Kalau bahasa kita ni orang gangster. Dia kalangan manusia ni mak, gangster ni macam tak sedap lah nak bagi pada Sayyidina Umar. Gedebeh lah. Gangster ni macam ayat tu untuk orang jahat. Kalau orang baik ni apa? Hati kering. Hati kering. Hati kering ni dalam kalangan manusia ni mak, Sayyidina Umar. Hati kering dalam kalangan para nabi, Nabi Allah Musa. Hati kering dalam kalangan para malaikat Israel yang cabut nyawa tu. Saya tak boleh cakap kasar-kasar, kan dia cabut nyawa saya. Oh, kau sebut-sebut aku kan? Ni gerentap kan. Marah dia kan. Itu tiga tu mak. Itu tiga tu. Jadi Sayyidina Umar ni satu hari mak, dia terpekik-pekik. Dia berjalan mencari Nabi SAW. Entah apa angin dia hari tu. Dia terpekik-pekik, dia jerit, mana Muhammad? Aku bunuh Muhammad, dia kata. Aku jerit, dia pekik, mana Muhammad? Jadi orang ni bila dia tengok
Omar ni tak tentu arah sebut Muhammad nak bunuh. Mana Muhammad, dia kata, mana Muhammad aku nak bunuh. Tiba-tiba ada seorang siapa yang kau duk sibuk-sibuk nak bunuh Muhammad tu, kenapa, dia kata. Yang adik engkau Islam jadi tu ada mengigap tu. Dia masa tu, masa bercakap tu, dia sebut waktu dia bercakap tu dia dah terlepas. Jadi sahabat tu dia menyapa daripada belakang. Sahabat tu menyapa tu daripada belakang. Yang kau duk sibuk-sibukkan Muhammad, kau nak bunuh Muhammad tu, dia kata, adik engkau sendiri tu Islam jadi pengikut. Dia pusing lah. Dia pusing balik. Waktu dia pusing, apa? Cakap, dia kata, orang tu dah bergetar-getar dah. Sebab Sayyidina Umar ni, ini orang hati kering. Macam tu lah. Jadi tak jadi nak cari Rasulullah, mak. Dia nak bunuh Rasulullah tadi, cari. Dengar cakap macam tu, dia terus pusing balik. Dia pergi rumah Fatimah. Fatimah adik dia tadi, Fatimah Al-Khattab. Jadi Fatimah waktu tu, mak, Fatimah dengan dia ada 3 orang. Fatimah suami dia ada satu khadam, saya tak ingat nama dia. Jadi bertiga ni, dia tengah baca Al-Quran waktu tu, tengah baca surah Taha. Jadi tengah baca waktu tu, tiba-tiba tengah baca Quran tu, dia ketuk pintu. Sayyidina Umar ketuk pintu, tuk. Berhenti. Sebab waktu tu kan masih lagi Islam tu menyorok-nyorok. Berhenti baca. Siapa? Rumahnya kan besar. Jadi dia baca, waktu dia baca tu Sayyidina Umar sampai, Sayyidina Umar dah dengar dah. Sebab rumah tu bukan besar, rumah tu kecil je, mak. Rumah Arab dulu-dulu kaya macam mana, macam tu lah rumah dia. Zaman tu memang zaman rumah macam tu. Jadi sebut Umar, bila Umar menggigil, Fatimah menggigil, suami dia menggigil, mak. Khadam tu lagi menggigil, duduk. Jadi waktu itulah buka pintu, dia kata, Fatimah buka pintu lagi. Bila dia sekang macam tu, lagi menggigil. Mungkin dia tahu abang dia tu jenis orang debek kan. Buka pintu, Fatimah buka pintu. Dekat belakang dia suami dia, dekat belakang suami tu khadam dia. Belakang dia suami, belakang suami dia khadam. Buka je pintu, terus ditumbuknya Fatimah, mak. Ditumbuknya Fatimah terpelanting. Suami dia sambut Fatimah tadi, suami dia pula kena tumbuk. Sa'id tadi, Sa'id pula kena tumbuk. Itu yang akhirnya bila tanya, Fatimah, kau cakap pada aku, betul kau Islam? Kau ikut, bukan dekat ni, betul kau ikut Muhammad? Kau jadi pengikut Muhammad, dia kata. Masa tu dah kedu. Fatimah kedu, suami menggigil. Masa tu tak takut. Sebab Sayyidina Umar tinggi, mak. Sayyidina Umar Al-Khattab ni tinggi. Tinggi tak tinggi lah. Dia pernah beli seekor kuda, mak. Dia naik kuda tu, kaki dia terjulur. Tak sampai ke rumah, mak, kuda tu patah pinggang. Dia balik-balik, dia pulang balik kuda tu. Sayyidina Umar tinggi, mak. Allahu Akbar, Allahu salli alaihi Sayyidina Umar. Patah pinggang kuda, mak. Main. Dia tak sampai ke rumah, patah pinggang kuda tadi. Dia pulang balik kuda tadi. Allah Subhanahu. Hindu Sayyidina Umar. Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dipukulnya Sayyidatina Fatimah tadi. Bila dipukul jatuh, suami dia sambut, suami dia pula dipukul. Ditumbuknya Sayyidina Sa'id. Jadi tanya, wahai Fatimah, bagi tahu aku kau jadi pengikut Muhammad. Fatimah senyap. Tanya lagi kedua, kau cakap betul-betul dengan aku, dia kata. Bagi tahu aku betul. Senyap lagi. Sampai ketiga kali nak dipukul lagi sekali, terus dia, ya betul. Dia angguk. Bila dia angguk, waktu dia angguk tu, dia bangun tu, terjatuh Quran tadi, helaian Quran tadi. Kan dulu kan Quran belum dibukukan. Jadi helaian-helaian tu, waktu Omar ketuk tadi, helaian tu disimpan dalam lengan baju, disorok dalam lengan baju. Waktu dia bangkit tadi, helaian tu jatuh. Waktu jatuh helaian tu lah Sayyidina Omar minta, Fatimah tak bagi. Dia minta, bagi pada aku. Apa benda tu, dia kata. Aku dah dengar kau baca benda tu betul. Sebenarnya waktu dia kat luar tadi, riwayat menceritakan waktu Omar kat luar ketuk pintu, dia dengar tu, mak,
waktu tu hati dia dah sejuk sebenarnya. Hati tu dah sejuk dah sebenarnya. Dah sejuk sangat-sangat. Jadi bila dia minta, Fatimah kata apa? Tak boleh, dia kata. Kau tak boleh pegang. Dia minta lagi. Kalau betul kau nak pegang juga benda ni, kau nak tengok benda ni, dengan syarat kau mesti bersuci. Tu riwayat kata dia mandi. Sayyidina Umar pergi mandi mak. Lepas selesai mandi tu baru dia datang balik jumpa Fatimah. Fatimah serah. Dia buka-buka dalam tu mak, Suratul Taha ayat 1 sehingga ayat 5. Itulah 5 ayat yang menjadi sebab kepada Islamnya Sayyidina Umar. Jadi bila dia baca ayat tadi mak, terus dia kata Fatimah, dia tak cakap apa-apa. Dia baca je ayat tu, lepas baca, Fatimah, bawa aku kepada Muhammad. Macam mana dia pukul Fatimah tadi dengan suara yang kasar, yang keras, macam tu juga selepas dia baca Suratul Taha tu mak, dengan suara keras tu dia minta Fatimah dengan suami dia bawa pergi jumpa Muhammad. Kan tak menggigil? Ni habis Rasulullah pula kena, dia kata, bawa aku ke Muhammad, dia kata. Bawa aku ke Muhammad. Yang akhirnya dibawa ke rumah Arqam. Al-Arqam tadi diketuk pintu. Sahabat masa tu Rasulullah duduk dengan para sahabat yang Islam ketika tu. Jadi bila dia ketuk pintu, siapa? Omar. Menggigil. Sahabat menggigil mak semua dengan kata Omar. Sebab dia ni lain macam. Sebab dipanggil Omar Al-Faruq. Keras tak hati dia tu mak. 2/3 dunia Islam disebabkan dia, Sayyidina Umar. Keras. Dia keras. Tapi keras dia tu sampai dapat 2/3 dunia menawan Islam, Islam tawan ataupun menguasai 2/3 dunia. Bila kata je Umar, lagi menggigil. Rasulullah tenang. Kenapa Rasulullah tenang? Sebab Rasulullah tahu Umar datang nak mengucap syahadah. Jadi akhirnya Rasulullah kata buka pintu. Rasulullah, kalau buka habis kita, dia kata. Lagi-lagi kau ya Rasulullah. Tak buka. Tak boleh ya Rasulullah. Sahabat ketika tu nak mempertahankan kerana menjaga keselamatan Rasulullah. Sebab mereka semua tahu bahawa Omar dia tak boleh dengan nama Muhammad. Dia pasti bunuh. Dan dia tahu bahawa Sayyidina Umar ni memang cari Rasulullah. Jadi bila dengar nama Umar lagi, tak boleh Rasulullah. Tak, Rasulullah kata buka. Berkali-kali Rasulullah kata buka. Buka saja mak, terus dia, kalau bahasa kita menderu meluru. Susah sebenarnya dia. Meluru. Dia terus masuk meluru mak pada Rasulullah. Dia terus peluk Rasulullah, peluk kaki Rasulullah. Dan ketika tu terus dia kata, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku bagaimana aku nak bersama dengan kau. Nanti yang terus mengucap syahadah. Rasulullah ajar pada Sayyidina Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Takbir mak. Para sahabat ketika itu takbir sekuat-kuatnya. Kenapa? Kerana Umar masuk Islam, maknanya itu di situ sudah ada kekuatan. Dia lepas di Islam tu mak, terus dia pergi ke Kaabah mak, dia buat macam Abu Sal tadi. Dia isytiharkan Islam dia. Tu yang musyrikin Mekah habis, dia kata dah tak boleh buat apa-apa, habis Umar dah masuk Islam. Itu sebabnya 2 sahabat yang paling ditakuti, yang pertamanya Sayyidina Hamzah dan yang kedua Sayyidina Umar. Tu 2 manusia yang memang dia isytihad terang-terang Islam dia mak, jangan main-main tu. Tu yang bila masuk saja Sayyidina Umar dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu lahirlah kekuatan kepada Islam ketika itu. Orang dah tak beranilah, ni orang berdebek duduk dalam Islam. Itu sebabnya kita mak kalau jumpa orang samsing, jangan pandang-pandang remeh. Jangan pandang-pandang tu. Hari ni yang dulu konon-kononnya jaga apa? Jaga kelab malam saya dah jumpa banyak bonze. Bahasa Jawanya bonze. Bonze mak, bonze yang satu ketika dahulu jaga kelab malam, hari ni dia jaga ustaz-ustaz, dia jaga ulama-ulama. Masya-Allah. Sampai masa Allah bagi hidayah, maka merekalah jadi barisan depan untuk mempertahankan Islam. Wallahu taala alam. Kita berhenti dekat di antara golongan pertama yang memeluk Islam ialah Sa'id al-Azaid.
Sa'id bin Zaid. Situ kita berhenti. Kita berhenti kat situ. Nanti kita daripada situ, insya-Allah. Sebab dalam tu ada 2-3 orang yang hebat-hebat tu mak. Sayang kalau nak tak tu. Jadi itulah kisah bagaimana Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab dengan asbab daripada adiknya Fatimah dan suami saudaranya disakiti. Tidak beriman. Tidak beriman ni bukan bermakna kafir, tak, tetapi tak sempurna iman dengan makna fasik. Jadi berhati-hati. Kemudian zaman kita ni zaman genting. Kenapa kata zaman genting? Iaitu memang zaman Allah Ta'ala tengah pisahkan di antara Islam dan kafir. Islam dan kafir tu dipisahkan. Kerana kita sebelum ni kita ada Islam. Kemudian dalam Islam tu ada orang beriman, ada orang fasik, ada orang munafik. Ni banyak kategori ni dalam Islam. Tapi kemudian mereka yang selain daripada Islam tu terus masuk kategori kafir. Kat situ. Jadi sekarang ni dah tak ada lagi dah. Allah Ta'ala akan terus habiskan. Fasik tak ada, munafik tak ada. Fasik munafik ni kalau tak dijaga, kalau dia betul-betul Allah nakkan kebaikan ke atasnya, maka dia akan bersama-sama Islam dan beriman sungguh-sungguh dengan Allah SWT. Tapi kalau dia terus diambang fasik dan munafik tadi, maka dia akan bersama dengan orang kafir. Itu sebab kita tengok tadi, itu yang saya datangkan contoh. Pelik sangat kenapa orang Melayu kita ni sokong Israel. Itu pelik. Bukan pelik apa, cuma sedih lah. Dan kita harap Allah jangan sampai masukkan kita golongan sedemikian. Itu sebab zaman ni zaman ambang. Ambang yang sangat ditakuti. Takut-takut kita tu masuk kepada golongan kafir. Itu sebabnya jangan kita rasa kita dah selesai solat, kita dah selesai puasa, zakat, haji, kita dah ulang-alik pergi masjid, kita dah selesai. Tak. Belum. Itu bukan penentu untuk menyatakan kita dah selamat. Tidak. Semua yang berlaku ini ada bersangkut paut tentang iman. Maka cakna dan jaga betul-betul pemahaman kita, dan ambil betul-betul persediaan dan persiapan supaya kita sentiasa duduk dalam keadaan pemeliharaan Allah. Lebih-lebih lagi kehidupan kita ni bukan hanya dunia semata-mata, kita ada akhirat. Kita takut nanti besok. Berapa ramai diceritakan besok ke akhirat yang dia rasa dia dah semayang, puasa, zakat, haji, tetapi bila dia letak depan Allah SWT, Allah Ta'ala tolak. Kenapa? Di antara yang Allah Ta'ala, kerana dihidup dalam keadaan mensyirikkan Allah SWT tanpa dia ketahui. Ingatkan dia dah selesai semayang pun syirik. Dia syirik. Jadi berhati-hati. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah berikan kita pemahaman yang baik, diberikan taufik, hidayah, inayah, dan Allah Ta'ala berikan sebaik-baik, sebesar-besar kebaikan. Bukan kebaikan hanya semata-mata kebaikan, tetapi kita harapkan Allah berikan kita kebaikan yang betul-betul mendekatkan diri kita dengan Allah, dan Allah letakkan rasa cinta dalam diri kita kepada Allah, dan letakkan rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi SAW. Dan semoga kita, pasangan kita, anak keturunan kita, semuanya duduk dalam keadaan redha Allah, berkat Allah, rahmat Allah, dan pengampunan Allah SWT, dan syafaat Nabi SAW. Dan bukan hanya sekadar syafaat, kita harap sangat kita di antara mereka yang bersama dengan Nabi besok di akhirat Allah SWT. Di dunia kita harapkan roh kita bersama dengan Nabi, di akhirat kita harapkan sangat-sangat jasad dan roh kita kedua-duanya bersama dengan Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.